Yang pertama masalah rabitah. Rabitah itu ialah pertautan. Baik, sekarang ni kenapa dalam kafet 10 ni tadi saya sebut kat mana? Kat sana Saya dah sebut tadi rabitah. Rabitah maksudnya kita kan dalam kafet 10 tu kan sampai nombor 7 kita kata apa? Memandang rabitah kan. Memandang rabitah tu sebenarnya kalau dalam kitab ni lagi dahsyat dia sebut takhayyul wajhul syekh. Takhayyul tu maksudnya kita khayalkan wajah syekh, terang dia sebut. Kenapa dia kata takhayyul, mengkhayalkan wajah syekh? Mengkhayalkan wajah syekh tu maksudnya kita memandang wajah guru tu sebenarnya ialah masalah rabitah lah. Jadi apa maksud dia? Masalah rabitah, bayangkan apa masalah rabitah? Masalah rabitah ni adalah masalah cinta. Sebenarnya bukan disuruh kita bayangkan wajah guru, tak. Tapi bagi murid yang benar, dia mesti ada cinta. Orang yang ada cinta mesti dia terbayang. Jadi bila dikatakan dalam kaifiat tu disuruh untuk bayangkan wajah guru, ialah supaya murid tu dapat saring diri dia sendiri. Dia sampai ke tak sampai untuk cinta kepada guru. Kalau tak sampai, dia mesti keluar daripada guru ni, pergi cari guru yang lah kena. Sebab dia mencari mursyid tu wajib. Talabul syekh wajib ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut seorang syekh itu wajib bagi seorang murid, walaupun si murid tu sebesar-besar ulama, wajib jadi. Jadi kalau dia tak mampu untuk cinta guru dia kena usaha dulu untuk cinta. Kalau tak boleh, kena pindah. Cari guru mana yang dia cinta, sebab itulah mursyid dia. Macam tu. Jadi mursyid ni mesti orang yang kita cintai. Jadi oleh kerana cinta tadi, nak pakai untuk apa cinta ni? Okey, sekarang kita dah habis pada masalah rabitah. Rabitah tu dia kata memandang wajah guru tu sebenarnya bukan sebab memandang, tapi dia punya bahas dia ialah pada masalah cinta. Sebab kalau cinta mesti terbayang. Dan saya rasa tak perlu untuk saya panjangkan ibarat ni, sebab tuan-tuan saya selalu bawa ibarat musang berjanggut, madu 3, tuan-tuan ingat kan? Dan walaupun itu daripada filem, tapi benda tu adalah benda yang berlaku kepada kita. Bila kita sayang kepada orang, mesti kita terbayang. Betul tak? Kan? Jadi samalah. Jadi sebab tu cinta yang paling utama cinta pada guru lah. Sebab tu terbayang guru tu. Jadi terbayang guru tu guna untuk cinta. Jadi cinta ni untuk apa? Untuk jadi sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh tu nama apa? Sungguh-sungguh tu lah nama dia bai'ah. Sungguh-sungguh tu lah nama dia bai'ah. Itu sebabnya kenapa kena bai'ah. Kalau orang tanya bai'ah tu apa? Bai'ah tu ialah janji setia. Bai'ah tu maksudnya janji setia. Kemudian kalau ditanya orang lagi, orang cakap, kenapa nak kena janji setia pula? Kan dah masuk Islam, dah taat dengan Nabi kan? Kenapa nak janji setia? Jawapan dia, Nabi pun buat bai'ah. Ketika nak pergi perang, Nabi ambil bai'ah. Siapa nak bai'ah untuk pergi perang? Apa maksud dia? Sebenarnya tak payah bai'ah, sebab semua dah jadi orang Islam. Apa nak bai'ah lagi, nak janji setia? Sebab bila dah jadi orang Islam, perang habis-habisan. Tapi Nabi tetap ambil bai'ah. Jadi bai'ah tu memang sunnah Rasulullah, memang sunnah dalam agama kita. Jadi kalaulah hanya untuk perang kena ambil bai'ah untuk janji setia, apalagi perang yang paling besar, perang nafsu, lagi kena bai'ah. Jadi maksudnya ketika kita nak pergi perang nafsu tu, perlu pada janji setia untuk taat kepada guru, untuk ditempa, dan benda tu takkan boleh janji setia melainkan dengan cinta. Jadi bai'ah memang kait rapat dengan rabitah. Jadi kalau orang tanya besok bai'ah tu apa? Bai'ah tu bukan talqin zikir tau tuan-tuan. Bai'ah tu bukan talqin zikir. Boleh jadi bai'ah, budak tu tak dapat pun talqin zikir, tapi jazbah. Sebab bai'ah tu yang sebenarnya, bai'ah tu yang cinta tu, yang rabitah tu, yang sebenarnya menaikkan seorang murid. Lepas tu baru zikir. Kalau zikir berjuta-juta, tak cinta, tak jadi. Jadi sebenarnya cinta tu. Jadi bai'ah tu yang penting sebelum daripada zikir. Jadi dua perkara tadi tu, yang saya sebutkan perkara ni supaya tuan-tuan tahu, nisbah salah satu daripada tempat tuju dia ialah bai'ah tu lah, jadi murid sebenar tadi, yang nombor 4. Kan nisbah ada 4 tadi kan? Jadi yang nombor 4 tu adalah nisbah yang sebenar. Dia kata itulah yang banyak dipakai oleh Syazuli dan Naqsyabandi. Dan kebanyakan tarekat macam tu dia kata. Jadi yang dikenaki dengan yang keempat tu ialah bai'ah. Bai'ah tu untuk apa? Untuk merealisasikan rabitah tadi. Jadi kita nak menuju kepada Allah mesti ada rabitah. Yang Toha selalu baca tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah, kan? Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau bersungguh-sungguh ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kau bertakwa kepada Allah, tapi macam mana? Wabtaghu, hendaklah kau datang mengambil ilaihi, menuju kepada takwa tadi tu pakai wasilah. Jadi memang kita memang perlu kepada wasilah. Cuma orang tanya besok tarekat tu apa, tuan-tuan refer balik apa yang nota yang tuan-tuan dah tulis ni.
Lepas tu kalau orang tanya pasal bai'ah, orang tanya pasal rabitah, itu cara dia. Kalau orang cakap apa syirik membayang-bayangkan guru ni, tuan-tuan kena buka balik maksud membayangkan guru tu. Satu saya kata istilah. Bila ulama tu cakap dalam kitab dia membayangkan wajah guru, itu istilah. Apa maksud membayangkan? Takkanlah bila nak zikir bayangkan, bila nak zikir bayangkan. Kalau bila nak zikir baru nak bayangkan, berarti budak tu bukan murid. Kalau bila nak zikir baru nak bayangkan. Sebab kalau kita dengan guru kalau kita dah mula jatuh cinta tu memang terbayang je. Satu saya kata orang yang boleh masuk muraqabah orang yang boleh masuk dalam muraqabah, nak duduk dalam muraqabah cerita lain. Masuk dalam muraqabah, nak masuk muraqabah dalam masa 5 saat, orang yang kaifat 10 tu cair. Kalau kaifat 10 tu tak cair, macam mana tuan-tuan nak masuk? Kaifat 10 tu tuan-tuan baru tengah nak buat. Bila tuan-tuan baru nak buat, maksudnya tuan-tuan waktu tu baru nak ingat tu guru. Sebelum ni tak ingat. Itu yang bila tuan-tuan nak masuk kaifat 10 pun tuan-tuan masuk 3 minit. Lepas tu nak masuk hukuk qalbi. Lepas masuk hukuk qalbi baru masuk muraqabah. Nampak tak? Jadi sebenarnya satu yang saya cakap tu bukannya maksud saya itu. Maksudnya kalau tuan-tuan masuk suluk tu, dia kata apa? Dia kata kaifat 10, tuan-tuan pun ambil kaifat 10 tu, waktu nak buat tuan-tuan pegang kertas tu. Lepas tu bila nak buat hukuk qalbi, tuan-tuan pun ambil file tuan-tuan pegang kertas tu. Lepas tu nak buat tu bukan itu. Maksudnya tuan-tuan nak kena upgrade dah. Macam mana dulu tuan-tuan waktu mula-mula nak jalan kan mak pegang dulu. Takkan kita tiap hari nak jalan mak kena pegang dulu. Tatih macam tu. Kan sampai sekarang tak payah dah berlari dah kita kan. Jadi macam tu juga waktu tu. Waktu tuan-tuan mula-mula masuk suluk, tuan-tuan pegang sampai tuan-tuan punya dalam kelambu tuan-tuan pun ada lampu kecil sebab nak tengok muraqabah kan. Ada lampu kecil nak tengok muraqabah macam mana nak baca. Lepas dah baca semua tutup lampu. Tapi bila dah lama-lama suluk, takkan sampai bila tuan-tuan nak tengok lampu tu? Faham tak saya sebut? Jadi nak sebutnya kaifat 10 tu kena cair. Jadi maksud bila orang tanya pasal bayangkan wajah guru, kena explain lah. Bagi tahu pada dia bayangkan wajah guru ni istilahat. Takhayyul fi wajhi syekh ni nama dia istilahat. Istilahat ni perlu kepada bayan. Perlu pada bayan maksudnya perlu pada penerangan. Jadi tuan-tuan kena cakap lah maksud daripada bayang itu ialah orang tu mesti memiliki cinta. Dia cinta tu yang sebenarnya. Jadi guru pula tak boleh pula kecil hati, orang ni tak cinta saya lah, tak boleh lah kecil hati. Maksudnya orang tu kena keluar cari guru yang lain lah. Macam tu. Sebab guru bukannya nak banyak murid, bukan. Dia siapa datang dia pimpin je, itu je lah. Siapa boleh keluar lah. Macam tu.